Shalom bagi kita semua. 弟兄姐妹平安， Ya, sebelumnya mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terpujilah Engkau Tuhan 我们要赞美你，上帝， yang membuat kami ada sampai saat ini. 你使我们拥有世道足心， Betapa bangganya kami 我们真的很荣幸。 Engkau kumpulkan kami 你可以记记我们 di tempat ini, 在这个地方， baik yang ada di rumah juga. 无论是在家的， Tuhan, 主啊， hati kami rindu 我们的心很渴慕， untuk diberkati 我们渴慕被你 melalui 祝福， kebenaran firman-Mu. 透过你的真理， Biar Roh Kudus 让圣灵 hadir di hati kami, 处在我们的 di 心， pikiran kami, 在我们的思想， menguasai semuanya Tuhan. 掌管了一切， Sehingga kami mengerti 让我们明白， akan kebenaran firman-Mu. 也明白你的真理， Bahkan hamba-Mu 甚至你的仆 yang 人， menyampaikan, 或者是传讲 pakai 的， hamba, 求你使用你的仆 urapi 人， hamba, 高莫你的仆人， biar setiap perkataan 让我们一句话说出来 berasal daripada Tuhan sendiri. 是从上帝而来。 Kami sudah siap Tuhan. 我们已经准备好了， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， kami berdoa. 我们已经祷告， Amin. 阿门。 Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh ada lagi waktu untuk kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. 我们感谢主，今天我们还有机会可以继续在这里。 Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita 我们要看圣经， di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan 28. 马太福音第10章26到28节。 Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan 28. 马太福音第10章第26到28节， Saya akan membacanya bagi kita semua. 我向大家读。 Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu di dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang, dan yang dibisikkan kepada telingamu, diberitahukan itu dari atas rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 马太福音第10章26到28节，所以不要怕他们，因为仰爱的事没有不露出来，隐藏的事没有不被人知道的。我在暗中告诉你们，你们要在明处说出来，你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱的，正要怕他。 Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们已经听，我们已经读神的话语的人，我们都蒙福。 Dan yang berbahagia ialah melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupannya. 那更蒙福的，我们可以施行在我们的日常生活中。 Ya, tema renungan kita, takutlah pada yang bisa membinasakan jiwa. 那我们今天的题目就是要怕那能杀或是灭我们的灵魂的。 Kita bukan hanya dipanggil Tuhan 我们不是单单被蒙召， untuk menjadi orang percaya saja, 不是成为一个信徒而已， tapi Tuhan juga menjadikan kita seorang murid. 但是上帝也要我们成为一位门徒。 Kalau beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang murid, bagaimana seorang murid, karakter murid. 而是几个星期前，我们已经谈到怎么样成为一个门徒，门徒的性格是什么样。 Tugas murid merupakan sebagai pemberita Injil. 因为门徒他的任务就是要传福音， Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. 这就是上帝要我们做在我们的生活中， Supaya kita semua orang percaya menjadi murid. 让我们每一个信徒都可以成为门徒。 Bukan berarti ketika kita sudah percaya 不是因为我们已经相信了， dan menjadi seorang murid, 而且成为一位门徒， bukan berarti kita luput dari namanya penganiayaan.
那我们就可以避免逼迫了。 Setiap kita pasti akan mengalami namanya penganiayaan di dalam hidup ini. 我们每一个人在生活中都会面对一个逼迫。 Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 30 sampai 33 ini, 若是我们读马太福音第10章16到33节， bagaimana Yesus sendiri mengutus para murid 耶稣怎么样差派他的门徒， untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang, 把这个好消息传给每一个人， supaya mereka percaya dan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 让他们相信也承认耶稣基督成为救主。 Tetapi di dalam pemberitaan mereka, 当他们在传讲的时候， mereka akan menghadapi penganiayaan. 他们会面对逼迫。 Penganiayaan ini bukan berlaku pada murid saja, 这逼迫不是临到信徒门徒而已， tapi kita semua orang percaya. 而是每一位信徒。 Penganiayaan itu bisa menyebabkan kematian. 这个逼迫会造成我们灭亡或是死亡， Inilah yang membuat sebagian banyak orang menjadi takut dan khawatir 所以很多人就会害怕，就会忧虑， untuk menjadi seorang murid. 要成为一位门徒。 Tapi 但是呢， bagaimana Tuhan 上帝要怎么样呢？ menggambarkan 上帝怎么样的形容？ orang percaya itu seperti domba di tengah-tengah serigala. 上帝形容一个信徒就是羊在那狼群。 Kita tahu bahwa domba 我们知道这个羊， merupakan binatang yang paling lemah, 它是很弱的动物， tidak memiliki kekuatan. 它没有力量。 Tapi seorang yang tidak percaya 那是一位信徒没有相信的人， itu digambarkan seperti serigala 他就像个狼， yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, 他有特别的力量， yang siap menerkam mangsanya. 而且他已经准备要扑向不食。 Inilah yang harus kita hadapi 这就是我们要面对的。 sebagai orang percaya, 成为信徒， sebagai murid. 成为门徒， Penganiayaan itu sudah di depan mata kita. 这个逼迫已经在我们眼前了。 Kalau kita membaca dan mendengar berita, 若是我们已经读了，还是听到了这个消息， baik di dalam negeri 就是在国内， maupun di luar negeri, 还是在国外， begitu banyak penindasan-penindasan yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Kristen. 很多基督徒他们面对了许多的逼迫， Bahkan media Inggris 而是在英国的媒体， melalui Menteri Luar Negerinya 透过他们英国外交大臣 mengatakan sebanyak 250 juta orang Kristen pada tahun 2017在2018年有250个犹大的基督徒， mengalami penganiayaan. 他们要遭受这个逼迫。 Bahkan lembaga Kristen 还有很多基督徒的机构， Open Doors juga mencatat 其中的就是这个 Open Doors 开门， sebanyak 245 orang Kristen 有这个245个犹大的基督徒， yang tinggal di 50 negara 他们处在这个50个国家， mengalami penganiayaan. 他们也要遭受到逼迫。 Dari tahun 2017 sampai dengan 2018, 自从2017年到2018年， sebanyak 4.136 orang Kristen mengalami dibunuh. 有4136个的基督徒，他们要被杀害， Dan 1266 gereja dirusak. 还有1266个的教会被破坏， 2625 2025个人， orang Kristen ditangkap dan dipenjarakan. 他们是基督徒，他们被抓，他们被囚在监牢里， Begitu mengerikan yang terjadi dan dihadapi oleh orang-orang Kristen. 这是很可怕，也是很恐怖，每一个基督徒要面对的。 Bahkan Open Doors juga mencatat 10 negara yang sering mengalami orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. 这个 Open Doors 机构也是记载了，还有10个国家，他们都是一直拦阻这个基督教， Yang menduduki puncak pertama 是排在第一个位置的， yaitu Korea Utara. 就是朝鲜， Baru dilanjuti oleh Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea,
Sudan, Yaman, Iran, India, bahkan Cina pun ikut menganiaya orang-orang Kristen. 接下来就是这个阿富汗、苏马里、利比亚、巴基斯坦，还有厄立特利亚，还有苏丹、也门、伊朗、印度，最后就是中国。 Penganiayaan-penganiayaan itu bisa terjadi dan datang 这一切的逼迫会来临， dari orang-orang terdekat dengan kita, 就是我们最靠近的人， keluarga kita, 我们的家庭的人， sahabat kita, 我们的朋友， lingkungan di mana kita berada. 我们所处的环境里， Bahkan 甚至呢， juga datang dari kalangan yang mengaku dirinya sebagai orang beragama atau bertuhan. 而是从一群的人，他们认为他们承认自己是有上帝的人，是相信的人。 Kalau dikatakan Matius 10 ayat 17 dikatakan majelis agama. 所以在马太福音第10章17节说他们是公会的人， Orang-orang inilah yang akan menganiaya kita. 这些人就是要逼迫我们的人。 Penganiayaan itu bisa terjadi dua hal. 这个逼迫是 Yang pertama penganiayaan secara jasmani, 第一个的就是肉体上的逼迫， pukulan, 就是鞭打， penindasan 还有虐待， yang menyebabkan tubuh kita bisa lumpuh, 它会使我们这个肉体就会有这个瘫痪， bahkan kematian. 甚至死亡。 Dan juga penganiayaan bicara tentang batin, penganiayaan batin, 第二个就是我们精神上的这个逼迫、 fitnahan, 诽谤、 ejekan, 嘲笑、 penolakan. 被拒绝。 Inilah yang terjadi dan dialami oleh setiap orang-orang percaya yang mengikut Yesus. 这就是每一个跟随耶稣基督的人他们会面对的。 Ini bukan hanya hamba Tuhan, 这不是单单是神的仆人， bukan pendeta, 也不是单单牧师， bukan 牧者 majelis. 也不是执事。 Kita semua yang di sini yang mengaku Yesus sebagai Tuhan 我们每一个人在这里，我们承认耶 dan 稣基 juru 督， selamat dalam diri kita 我们承认耶稣基督成为我们的救主的人， pasti akan mengalami penganiayaan. 我们会遭受到逼迫。 Tapi Tuhan sendiri 但是上帝自己本身 memberikan kekuatan bahkan penghiburan bagi kita 给我们力量，给我们安慰， untuk kita semua jangan takut 好安慰我们不要怕。 kepada mereka yang menganiayamu, 他们逼迫你的，你不要怕他， bahkan yang membuat tubuhmu 甚至可以使你这个肉体的 mati. 可以面对死亡。 Tapi takutlah kepada Tuhan 但是你要怕上帝， yang mampu membinasakan jiwamu. 是可以灭掉你的灵魂的。 Kepada Dialah kita harus takut 那我们就是向上帝，我们要敬畏，我们要怕。 karena mereka tidak mampu membinasakan jiwa. 其他的他们不能灭你的灵魂， Mereka hanya bisa memisahkan tubuhmu. 他们只可以使你的肉体隔绝。 Tapi yang sanggup membinasakan jiwa maupun tubuh adalah Tuhan. 但是可以灭你的身体或者你的灵魂的，只有上帝。 Untuk itulah kita semua 所以呢，我们每个人 takut akan Dia. 必须要怕上帝。 Ada beberapa hal yang kita pelajari tentang ini. Yang pertama, takut kepada yang membinasakan jiwa itu mengajarkan kita bahwa Allah lah yang menjadi penentu hidup dan mati kita. 所以我们在这怕神，那可以灭灵魂的。第一，我们要学习的是上帝定了我们的生死。 Memang penganiayaan sangat menakutkan. 是的，逼迫是好可怕， Penganiayaan bisa membuat orang mengalami kematian. 而且逼迫会使我们遭受到死亡。 Tapi ketahuilah, 但你必要知道， kalau dikatakan di dalam ayat 29 ini katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. 29节告诉我们，2个麻雀不是卖1分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。 Jadi hidup kita bukan ditentukan, hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh penganiayaan. 所以我们的生死不是因这个逼迫来定的， Tapi Tuhanlah yang menjadi penentu mati dan hidup kita. 但是是上帝来定我们的生死。 Kalau dikatakan sebesar apapun penganiayaan 不管你所遭受到的逼迫有多大， yang kita alami, 或是我们所遭受的，
Jika Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, 可是上帝没有应许这些事情可以发生， maka itu tidak akan pernah kita alami. 那我们就不会面对了。 Karena hidup bukan ditentukan oleh penganiayaan, 因为我们的生命、我们的生活不是因为这个逼迫来定的， tapi Tuhan yang menentukan. 是上帝定的。 Karena Dia yang berkuasa, 因为上帝才有这个全能， karena Dia yang berdaulat di atas segala sesuatunya. 他在一切的事上都有主权。 Kalau kita membaca di dalam Alkitab tentang Sadrak, Mesak, Abednego, 而是我们都在圣经里，撒德拉、米萨、亚波尼哥， kalau kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga, 在但以理书第3章， bagaimana ketiga orang ini, 这3个人呢， Sadrak, Mesak, Abednego, 就是撒德拉、米萨、亚伯尼哥， bagaimana mereka 他们是怎么样的人？ disuruh untuk menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. 尼布甲尼撒王已经做了一个偶像，要他们拜。 Ketika suara gambus seruling, 当一切的好叫的声音起的时候， rembana dibunyikan, 当一切的声音在响的时候， maka setiap penduduk pada waktu itu 当时的每一个百姓， harus menyembah 他们都必要跪拜， patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. 跪拜这个尼布萨尼加王所做的这个偶像。 Tapi 但是呢， ketiga orang ini 这3个人， tetap konsisten. 他们还是认定的， Ia tidak mau menyembah patung tersebut. 他们认定不要拜这个偶像， Sehingga raja 所以王呢 menyuruh mereka 就吩咐他们， untuk dibakar hidup-hidup 就活活的要把它焚烧 di dalam perapian. 在火热的火炉里。 Api itu panasnya 7 kali lipat seperti api biasa. 这个火炉呢是7次的，比通常还要热。 Tapi apa yang terjadi kepada ketiga orang ini? 那这3个人发生什么事情呢？ Baju mereka pun tidak sedikit pun terbakar. 就算他的衣服都没有被焚烧， Tubuh mereka tidak sama sekali. 而且他们的身体也没有被焚烧， Ini menunjukkan 这是可以指着呢， bahwa Allah lah yang menentukan mati dan hidup mereka. 是我们的生死或是他们的生死是上帝定的， Bukan raja, 不是王， bukan api, 也不是火， bahkan tekanan yang mereka hadapi. 而甚至他们所面对的一切的压力， Bahkan ada juga seorang tokoh 甚至有一位人物 yang sangat dekat dengan Yesus, 也是很亲近耶 bahkan 稣， dikasihi oleh Yesus, 是耶稣所喜爱的， yaitu Yohanes. 也就是约翰。 Di mana Yohanes waktu di Pulau Patmos, 他在这个巴莫斯岛上， ia digoreng hidup-hidup. 他就活活的被拿来炸。 Tapi apa yang terjadi? 发生什么呢？ Ia tidak mengalami kematian. 他们没有面对死亡， Ia tetap hidup, 他还是活着， bahkan sampai akhir tuanya baru dia mati. 甚至在他年老的时候他才去世。 Bukan berarti 这不等于呢， hidup ini 我们的生命， ditentukan oleh Tuhan. 我们的生命就是上帝定的。 Ada juga yang mati 有些人他是 di 死 dalam 亡， pemberitaan Injilnya, 他们在传福音的时候面对死亡， yaitu Stefanus. 也就是史提反。 Di mana ketika ia mengabarkan Injil, 当他在传福音的时候， di mana pada waktu itu Paulus 那时候有保罗， ataupun Saulus 可是被称为 menyuruh membunuh dia, 就是扫罗吩咐要把他杀掉， dan Stefanus pun juga mati. 结果史提反他就死了。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, 所以，亲爱的弟兄姐妹， jangan pernah takut kepada mereka. 你不要向他们来惧怕， Walaupun mereka bisa membunuh tubuh kita, 虽然他们可以杀害你的肉体， tapi kalau tidak seizin Tuhan, 但是就是没有上帝的应许， maka semua tidak akan terjadi. 这一切都不能发生。 Firman Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat 16 dikatakan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. 诗篇告诉我们，我们的生命是在上帝的手中。 Bahkan kalau burung pipit pun tidak jatuh ke tanah kalau bukan kehendak Tuhan.
麻雀要掉在地上，若是不是上帝的应许， itu tidak akan terjadi. 这也不会发生。 Begitu juga hidup kita. 我们的生命也是如此， Hidup kita ada di tangan Tuhan. 我们的生命是在上帝的手中。 Tapi Tuhan juga berpesan kepada kita semua. 上帝也吩咐我们， Ketika kita mengalami namanya penganiayaan, 当我们在遭受逼迫的时候， kita harus cerdik dan tulus seperti ular dan merpati. 我们必要灵巧像蛇，然后顺良像鸽子。 Ini mengajarkan kita untuk berhikmat. 那我们必要有智慧。 Bahkan di ayat yang ke-23 dikatakan, jika ada di kota lain, 甚至23节告诉我们，就是在另一个城里 ada penganiayaan, 有逼迫遭害，你们要遭害， kamu boleh lari ke tempat yang lain. 那你就要逃到另一个城。 Tidak selamanya lari atau menghindar itu dosa. 不是我们跑，我们避免就是罪， Tapi yang berdosa 但是有罪的呢， ialah lari dan meninggalkan Tuhan, 就是你从上帝那里逃跑， dan engkau dan saya tidak melayani Tuhan. 你和我就不再侍奉上帝， Itulah yang dikatakan berdosa. 这才是犯罪。 Karena di kota lain ada penganiayaan, di tempat lain juga ada tidak. 因为有一个城他有遭遇逼迫，或是另一个城他没有遭遇逼迫， Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹， bukan penganiayaan menentukan kita mati dan hidup, 不是这个逼迫定了我们的生死， tapi Tuhanlah yang menjadi penentu semua. 但是上帝定了一切。 Untuk itulah firman Tuhan katakan, takutlah kepada Dia. 所以神的话语告诉我们，必须要敬畏和要怕上帝。 Untuk itulah kita harus menyembah Dia, 所以我们必须要敬拜上帝， mengakui Dia 要承认他， dimanapun kita berada. 不管我们在何处。 Yang kedua, 第二， melalui ayat ini juga kita belajar tentang bagaimana bahwa jiwa kita lebih berharga daripada tubuh kita. 我们的生命比我们的身体还要贵重。 Jika kita mengalami penganiayaan 若是我们面对逼迫， dan menyebabkan kita mengalami kematian tubuh, 甚至我们这个肉体、我们的身体会遭受死亡， itu tidak menjadi persoalan dan masalah di dalam hidup ini. 在我们的生命中不是一个问题， Karena setiap kita 因为我们每一个人， pasti akan mati. 每一个人都会有一死。 Yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan dalam hidup ini, 在这个生活里面，我们必须要去想、去默想的。 kemanakah kita sesudah mati? 死后我们必往那里去呢？ Tubuh akan menjadi debu tanah, 这个身体会归回尘土， tapi jiwa kita 但是我们的灵魂 yang percaya kepada Yesus, 相信耶稣的， yang tetap setia melayani Dia, 而且忠心侍奉耶稣的， akan kembali kepada Sang Pencipta. 我们会回到我们的创造者。 Tapi bagi orang yang tidak percaya 但是那没有相信的人， dan yang menganiaya orang-orang Kristen, 而且他们忽略了一些的基督徒， maka Tuhan 然后上帝呢 akan membinasakan 就会使他灭亡， dan melemparkan 把他扔到呢， orang tersebut ke neraka. 把这些人扔到地狱的火。 Disitulah tempat penghukuman orang-orang yang tidak percaya. 这就是个惩罚那未信主的人的地方。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 所以，亲爱的弟兄姐妹， jangan takut. 你不要怕， Setiap orang pasti akan mati. 每一个人都有一死。 Orang yang menganiaya pun akan mati. 就说逼迫你的人都会死。 Yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, 在这个生命生活里，我们要注意的， peliharalah jiwa kita. 你要保守你的灵魂， Itu yang terutama dan yang terpenting. 这是最主要、最首要、最重要的。 Bapak Ibu, ibu-ibu lah paling sering. 姐妹们， Setiap sebulan atau 3 bulan sekali pasti ke salon kan? 你3个月还是1个月都会见理发师， Yang mau medikur kayak, 还是你要做你的手指啊， apalagi yang mandi susu kayak, apa kayak itu namanya. 还有你要泡着牛奶啊，什么都有。 Merawat tubuh 你要保持你的身体， berjam-jam tahan di salon, betul nggak? 你会花到好几个钟头在这个理发师。 Ibu-ibu di sini nggak ada, 也许在这里的姐妹们没有， nggak ada 1 kali, 没有1次， mungkin 2 kali ada. 还是2次。 Berjam-jam kita bisa
tahan untuk merawat tubuh kita, 我们会花好几个钟头来 Tapi- 保养我们的身体， untuk bersekutu dengan Tuhan. 但是你跟上帝的沟通， Berapa jam kita mampu berikan waktu kita? 我们已经付了几个钟头了吗？ Itulah yang perlu kita semua pelihara jiwa ini. 所以我们必须要保守我们的灵魂， Karena jiwa 因为这个灵魂， kalau kita mati nanti 我们死后 akan kembali kepada Sang Pencipta. 会归回我们的创造者。 Memang perlu juga merawat tubuh, betul nggak? 当然是要保持身体是重要的， Nggak mungkin datang ke gereja kan, 当然不是来到这个教会， listrik ke atas merah, listrik bawah kuning, nggak mungkin 然 kan? 后我们的口红都不同的颜色， Nggak mungkin di sini celaknya pink, sini hitam kan? Nggak mungkin juga. 或是你两边的脸那个粉红也不一样。 Perlu memang memelihara tubuh. 当然是你要保守你的身体， Tapi yang terpenting, jiwamu harus dipelihara. 更重要的你要保守你的灵魂。 Jadi masalah mati, hidup, 所以生死的问题 itu ditentukan oleh Tuhan. 是上帝来定的， Tapi yang perlu kita renungkan, 我们要去默想的， kemana kita mati? 死后要往哪里去呢？ Apakah kita hanya mati secara tubuh 而是我们在肉体上 dan 已经死了， akhirnya 结果呢？ kita ke neraka? 然后我们就往地狱去， Apa kita mengalami kehidupan kedua kali? 而是我们会有第二次的生命吗？ Semuanya ada di tangan Bapak Ibu. 这一切都在你的手里。 Oleh sebab itulah 所以呢， firman Tuhan dikatakan, tubuhmu itu, jiwamu itu lebih berharga daripada tubuhmu. 所以神的话语告诉我们，你的性命比你的身体还要重要。 Yang kedua, yang terakhir, 最后， ini bicara tentang bagaimana untuk tetap komitmen dan setia. Ayat 26, 27 dengan jelas dikatakan, ayat 20, 32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. 最后的就是关于这个承诺，然后忠心。第32到33节也告诉我们，凡在人面前认识我的，我在我天上的父面前也会认识他；凡在人面前不认识我的，我在我天父的面前也必不认他。 Komitmen dan kesetiaan menentukan kualitas hidup yang kita berikan, baik untuk Tuhan maupun sesama. 所以我们的忠诚和我们的承诺，是定了我们的生活的质量，是我们归给上帝的。 Penganiayaan 一切的逼迫 merupakan suatu alat yang dipakai Tuhan 是一个上帝所用的器皿， untuk memurnikan iman kita, 要使我们的信心更纯洁， untuk memurnikan kesetiaan kita. 然后我们的忠诚也更纯洁。 Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan sampai akhir hidup? 是否我们自始忠心吗？ Ataukah 或是呢？ ketika penganiayaan 当我们遭受逼迫的时候， kita mencari 我们还是寻找， jalan aman, 我们要寻找更安全的。 meninggalkan Yesus? 我们离开了耶稣， Tapi 但是 Tuhan menginginkan kita untuk tetap komitmen dan setia. 上帝要我们还是承诺要我们忠诚。 Memang banyak orang 是很多人， ketika penganiayaan terjadi di dalam hidupnya, 当他们的生命中面对一些 mereka 逼迫 meninggalkan Tuhan. 他们离开了上帝， Tapi 但是 ada juga 还有一些 yang tetap setia. 他们还是忠心的， Walaupun kematian di depannya 就算死亡在眼前， menghampirinya, 已经来临了， ia tetap setia. 他还是忠心。 Salah satu murid Yohanes, 约翰的门徒其中的一个， yaitu Rasul Yohanes, 也就是这个约翰使徒， yang bernama Polikarpus, 名叫波利卡布什， yang melayani di Smyrna, 他在这个斯米拿侍奉， ia juga menjadi uskup di Smyrna. 他也是在这个斯米拿的成为教父。 Di mana pada waktu itu 在那时候， orang-orang Smyrna 斯米拿的人呢， mengalami tekanan yang luar biasa. 然后他们面对很大的压力， Mereka ditindas, 他们被逼迫， baik ekonomi mereka, 就是说他们在经济上有压力，
baik jiwa dan tubuh mereka. 他们的身体、他们的灵魂也受了逼迫， Karena pada waktu itu kekaisaran 因为在那里的帝王 mengharuskan menyembah patung. 他的皇帝必须要他们敬拜偶像。 Kalau tidak pada waktu itu mereka menyembah patung, 若是在那个时候他们没有敬拜这个偶像， mereka ditangkap 他们会被抓， dan dibakar. 他们被活活的烧。 Di mana orang-orang Kristen pada waktu itu 那时的基督徒呢， dijadikan lampu jalan, 他们就被成的路灯， di mana mereka dirikan setiap lampu itu mereka orang-orang Kristen dihidupkan dengan api menjadi lampu. 然后他们就把这个基督徒放在路边，把它焚烧。 Tapi seorang Polikarpus 但是这个布里卡布斯， ketika ia ditangkap, 当他被抓的时候， ia tidak meninggalkan imannya. 他没有离开他的信心。 Walaupun dia diiming-imingi, 虽然他们答应他， dibebaskan 他会得释放。 kalau dia menyembah patung, 若是他拜这个偶像， tapi ia katakan, saya tidak mau. 但是他说我不要。 Sekali lagi, waktu dia dikatakan sembahlah patung 但是他们命令他要 dan 拜这个偶 kutukilah 像， Allahmu. 然后你要咒诅你的神。 Bahkan ia berkata, 他说 aku telah melayani Tuhan selama 86 tahun. 已经86年了，我侍奉我的神， Belum pernah sekalipun Tuhan berbuat jahat bagiku. 都没有一次我的上帝对我行恶。 Bagaimana mungkin aku harus mengutuki dia 那我怎么可能去咒诅他， dan meninggalkan dia? 或是离开他？ Akhirnya 结果 Polikarpus mengalami kematian 波离卡布什他就面对死 yang 亡， sangat mengerikan. 就很可怕了。 Ia pun dibakar hidup-hidup. 他也是活活的被烧。 Bagaimana dengan kita? 那我们呢？ Ketika diperhadapkan dengan penganiayaan tersebut, 当我们要面对这个逼迫的时候， apakah kita tetap setia kepada Tuhan? 是否我们还是可以忠心向神上帝呢？ Mungkin Bapak Ibu, 弟兄姐妹， teman-teman yang ada di tempat ini, 他说我们在这里的弟兄姐妹， mungkin merasa dikucilkan 也许你被人小看，你被 karena 人离开， imannya 因为你的信心， ataupun diejek. 或是被人嘲笑你， Jangan pernah 你永远不要的， untuk beralih 你不要永远的转变， kepercayaan. 你的信心也不要转变， Tetaplah setia. 你要自始忠心， Jangan takut kepada mereka 不要怕那些人， karena mereka tidak bisa 因为他们不能 membinasakan jiwa kita 不能灭你的灵魂。 yang percaya pada Yesus. 那相信耶稣的人， Tapi bagi Bapak Ibu, 但是弟兄姐妹， karena takut akan penganiayaan 若是你怕遭受逼迫， dan meninggalkan 而且你离开了耶稣， Yesus, 你离开了耶 maka 稣， Tuhan pun akan membinasakan jiwa kalian 那上帝也会灭你的 dan 灵魂， melemparkan kita 而且把你扔到 ke neraka. 扔在地里。 Jadi kesimpulannya bagi kita semua, 对我们来说，一个结论， jangan pernah takut 你永远不要怕。 dan khawatir ketika penganiayaan itu terjadi. 当你面对逼迫的时候，你不要怕，不要忧虑， Tetapi 但是 tetaplah cerdik dan tulus dalam menghadapi penganiayaan. 在面对逼迫的时候，你要灵巧，要顺良。 Tuhan yang menentukan hidup dan mati kita. 上帝定你的生死， Bukan sebesar apapun penganiayaan itu. 不是你所遭的逼迫是有多大， Atau bukan orang yang menentukan mati kita. 也不是别人来定你的生死。 Yang ketiga, 第三， peliharalah jiwa kita. 你要保守你的性命， Sebab jiwa itu lebih penting 你的灵魂比一切还要重要， daripada tubuh. 超过你的身体。 Yang terakhir, 最后， tetaplah komitmen dan setia 你要永远的承诺和忠诚， di dalam kita mengikuti Yesus. 在跟随耶稣基督的脚步。 Ingat, setiap orang Ya. pasti akan mengalami kematian. 要记住，每一个人都会有一死。 Tapi pertanyaannya, kemana kita sesudah mati? 问题呢，你死后要往哪里去呢？ Itulah yang kita renungkan 这必须我们去默想的， dan kita pikirkan 我们要去思想， sampai saat ini. 事到如今。 Amin buat kebenaran firman Tuhan. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih
神，我们谢谢你， untuk kebenaran firman-Mu 谢谢你的真理， yang mengingatkan kami lagi 已经提醒了我们， sebagai murid 成为门徒， kami akan diperhadapkan 我们必要面对， oleh penganiayaan-penganiayaan 我们会面对许多的逼迫， yang begitu besar Tuhan. 有很大的逼迫， Tapi firman-Mu 但是你的话语 mengingatkan kami 再次的提醒我们， untuk kami tetap 让我们永远的持守， takut akan Engkau, 我们可以敬畏怕上帝， untuk kami tidak khawatir 让我们没有忧虑。 ketika penganiayaan terjadi, 当一切的逼迫来临的时候， karena kami punya Tuhan 因为我们有上帝， yang berkuasa di atas segala-galanya, 在一切的事上都有掌完 karena 权， kami diingatkan 因为我们被提醒， bahwa hidup dan mati kami 我们的生死 ada di tangan-Mu Tuhan. 是在上帝的手中。 Ajar kami Tuhan 求神教导我们， untuk kami setia 让我们可以忠心 di dalam melayani-Mu, 在侍奉你， di dalam mengikuti-Mu, 在跟随主， sampai ajal menjemput kami, 直到死亡来临， kami dapat setia 我们还是忠心的， dan kami memperoleh 然后我们会得到 mahkota kehidupan 这个永生的冠 yang 冕， Kau sediakan bagi kami. 是耶和华为我们预备 Biarlah 的。 Tuhan, 让上帝， firman-Mu ini 让你话语， kami boleh lakukan 我们可以施行出来， di dalam kehidupan kami sehari-hari. 在我们每一天的 Di 生 dalam 活。 nama Tuhan Yesus, 我是奉靠耶稣基督的 kami 名， berdoa. 我们已经祷告。